السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-77 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Yang bermaksud, maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka sambil berkata, Hai Salih, datangkanlah azab yang engkau telah janjikan kepada kami jika betul engkau dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, golongan yang takabur, golongan yang sombong, ingkar dalam kalangan umat Nabi Allah Salih alaihi salam, itu daripada kaum Thamud, mereka menyatakan dengan terus terang akan kejahatan mereka yang didahului dengan perbuatan yang jahat yang mereka lakukan. Dan Allah rakamkan dalam ayat ini, fa'aqarun naqah, mereka telah menyembelih unta, iaitu unta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia sebagai hujjah bagi rasulnya Nabi Salih alaihi salam, yang Nabi Salih telah berpesan kepada mereka agar jangan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada unta tersebut. Bahkan Nabi Salih telah mengatakan, jika dilakukan juga maka nescaya kamu akan mendapat azab yang pedih. Namun kerana kedegilan mereka telah menyembelih unta tersebut dan telah mengingkari perintah Nabi Salih alaihi salam. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka bersikap takabur, bersikap sombong dan ego, tidak mahu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mahu untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah atau itu membawa maksud al-irtifa' 'anil ta'ah wa takabbur 'anil haqq wal ghulu fil batil, iaitu kesombongan daripada melakukan ketaatan dan menerima kebenaran, serta sikap melampau dalam kebatilan. Iaitu Allah menggambarkan keadaan mereka tatkala mereka menyembelih unta tersebut, iaitu mereka dalam keadaan yang takabur, dalam keadaan yang sengaja melakukan, dalam keadaan yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kemungkaran itu. Kemudian mereka tidak sekadar melakukan semua itu, bahkan mereka mengungkapkan kata-kata keji kepada Nabi Salih alaihi salam dengan kata mereka, Ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mengatakan, wahai Salih, bawakan kepada kami, datangkan kepada kami azab yang engkau janjikan kepada kami, sekiranya engkau benar-benar dalam kalangan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana mereka memanggil Nabi Salih dengan namanya untuk merendah-rendahkan baginda dan untuk mencabar apa yang baginda telah janjikan, kerana mereka dengan penuh takabur telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih unta tersebut dengan penuh takabur, serta mengungkapkan kata-kata nista dan juga cabaran yang tidak sepatutnya mereka lakukan kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah menyatakan dalam ayat yang ke-78 daripada surah Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana balasan Allah segera diturunkan kepada mereka yang ingkar ini. Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kalimah ar-rajfah merujuk kepada az-zalzalatu syadidah, gempa goncangan yang sangat kuat. Bermaksud bumi bergoncang atau bumi mengalami gempa yang sangat kuat. Dan kalimah jathimin daripada al-juthum membawa maksud sesuatu yang tersungkur di atas muka mereka atau di atas badan mereka dan tidak bergerak-gerak. Bermaksud Allah menyatakan bahawa keadaan kaum Thamud yang Allah Subhanahu wa taala turunkan balak dalam bentuk gempa bumi. Gempa bumi yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa sehingga mereka mati tersungkur bergelimpangan di rumah-rumah mereka atau di kampung-kampung mereka, tidak bergerak-gerak lagi. Maka inilah tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ego lagi sombong, lagi ingkar seperti umat Nabi Saleh, iaitu kaumnya, iaitu kaum Thamud. Dan sungguhnya Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya dalam ayat yang ke-79 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Yang bermaksud, maka Nabi Saleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merakamkan kata-kata Nabi Saleh alaihi salam dalam keadaan meninggalkan kaumnya yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diajak, diseru supaya kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala dan meninggalkan kejahatan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rakamkan kata-kata Nabi Saleh kepada kaumnya, wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku secara sempurna dan tidak sedikit pun dikurangkan. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kamu, kadang-kadang dengan galakan dan kadang-kadang dengan ancaman. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kamu tetap terus-menerus dalam kejahatan kamu dan kamu tetap tidak suka kepada orang yang memberi nasihat. Termasuklah aku, dan kamu bermusuh denganku walaupun aku membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui kawasan Hijr, iaitu kawasan Nabi Saleh dan umatnya, iaitu kawasan kaum Thamud yang sekarang dikenali sebagai Madain Saleh, ketika baginda bersama-sama para sahabat pergi menuju ke Tabuk atau peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijriyah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar masuk ataupun melalui kawasan itu dalam keadaan menundukkan diri atau dalam keadaan khusyuk dan dalam keadaan bimbang, supaya sentiasa merasa agar mereka tidak akan ditimpakan balak seperti mana ditimpakan kepada kaum Thamud itu. Dan Nabi SAW pula melarang mereka daripada mengambil air ataupun meminum daripada sumber air ataupun perigi yang ada di situ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang bermaksud apabila Nabi SAW melalui Al-Hijr, kawasan kaum Thamud, baginda bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan kamu masuk dalam kawasan mereka yang diazab itu melainkan kamu dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Maka sekiranya kamu tidak
sekiranya kamu tidak menangis, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan mereka. Ayusibakum mithla ma asabahum, bimbang kamu akan ditimpa musibah seperti mana mereka. Thumma qana'a ra'sahu wa asra'a as-sayr hatta jawazul wadi. Dan Nabi SAW menutup kepalanya dan mempercepatkan perjalanannya sehingga melewati lembah tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian surah ini menyatakan kepada kita dan mengisahkan kepada kita satu lagi peristiwa yang berlaku di antara seorang Rasul bernama Lut alaihi salam dan kaumnya. Allah berfirman dalam ayat yang ke-80 daripada surah Al-A'raf ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata pada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa Lut ialah ibnu Haran ibnu Azar, dan beliau adalah anak, baginda merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam bukanlah tergolong dalam kalangan para nabi kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam ini berasal dari Babil di Iraq. Kemudian keduanya telah berhijrah ke Syam. Nabi Ibrahim menetap di Palestin, sedangkan Nabi Lut pula menetap di Urdun, iaitu di Jordan, dan diutuskan menjadi rasul kepada penduduk suatu negeri yang bernama negeri Sadum yang terletak dekat dengan laut yang kita kenali sebagai Laut Mati. Penduduk negeri Sadum ini telah diseru atau telah diutuskan kepada mereka Nabi Lut alaihissalam, mengajak mereka supaya menyembah Allah dan menegah mereka daripada melakukan suatu perbuatan yang hina lagi keji. Tegahan itu telah dirakamkan dalam ayat ini di mana Nabi Lut alaihissalam telah berkata kepada kaumnya, Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Adakah kamu semua melakukan suatu kejahatan, satu kemungkaran yang terlalu keji dan tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum ini dalam kalangan manusia? Maka kamulah golongan manusia yang pertama sekali yang melakukan, yang memulakan perlakuan yang keji dan ingkar ini. Maksudnya Nabi Lut AS telah mencela perbuatan kaumnya yang sangat keji dan kotor kerana mereka melakukan hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki dan tidak dengan perempuan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun semenjak alam ini terjadi, melainkan merekalah yang memulakan dan mengadakannya dengan arahan iblis alaihi la'natullah. Dan sehingga perbuatan ini, itu melakukan hubungan jenis sama lelaki ini, dikenali sebagai perbuatan liwat yang asalnya daripada perbuatan kaum Lut. Itu suatu perbuatan jenayah yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bersama lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.